Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini bersama lagi dengan Cik Ukit. Kita masih lagi dalam tajuk darab dan bahagi perpuluhan, tapi kali ini kita nak fokuskan sekiranya banyak melibatkan perpuluhan. Kalau sebelum ni lebih kepada nombor bulat, kali ini lebih kepada perpuluhan itu sendiri. Okey, jadi sebelum kita teruskan dengan contoh soalan yang pertama, sekali lagi cikgu nak ingatkan tentang BODMAS. Jadi, cikgu nak fokuskan pada operasi, bahagi dan darab. Okey, kurungan ni tak ada masalah lah. Jadi kalau kurungan tu ada, apa-apa pun kita kena selesaikan kurungan dulu. Okey, jadi untuk bahagi dengan darab, sebabkan dia berada dalam kumpulan kawan yang sama, jadi bila soalan itu melibatkan kedua-dua operasi ini, tak semestinya kita selesaikan bahagi dulu. Okay, jadi kalau kata pada soalan tu darab yang diberikan dulu, kita boleh selesaikan darab dulu. Okay, walaupun pada BODMAS, darab ini berada di bawah operasi bahagi. Okay, kenapa kita boleh selesaikan darab dulu? Sebab bahagi dengan darab, sekali lagi cikgu sebutkan, berada dalam kumpulan kawan yang sama. Okay, jadi kita tengok siapa yang sampai dulu antara kedua-dua ni. Jadi operasi itulah yang kita selesaikan dulu. Okey, contoh dekat sini kita ada 15.7 darab 2.8 bahagi 40. Jadi kalau kamu tengok dekat sini, darab dengan bahagi adalah kawan yang sama. Jadi kita boleh selesaikan darab dulu. Okey, dan di sinilah yang cikgu kata kita melibatkan lebih banyak nombor perpuluhan. Kalau kamu tengok kat sini, perpuluhan darab dengan perpuluhan juga. Jadi kita nak tengok macam mana kita nak selesaikan kalau ada jenis macam ni. Okay, jadi untuk darab, kita darab seperti biasa. Okay, walaupun kamu nampak sini ada banyak titik kan, sini pun ada titik, bawah ni pun ada titik. Jadi jangan rasa panik. Jangan gabra dulu. Okay, relax dulu. Kita darab dulu macam biasa. Kita anggap ini sebagai 157 darab dengan 28 sahaja. Okay, jadi kita buatlah untuk 8 dulu. Okay, kita darab dulu macam biasa. Kemudian jangan lupa untuk baris yang kedua kita kena mulakan dengan sifar dulu. Barulah kita selesaikan untuk sifir 2 ni. Okay, kita selesaikan dengan sifir 2 pula. Okay, kita jumlahkan dulu semua. Okey. Baik, untuk yang ni cikgu rasa tak ada masalah. Tapi akan timbul sedikit persoalan dekat mana kita nak letak titik. Kalau kamu tengok sini, mestilah titik itu selajur. Jadi kamu akan letak titik dekat sini. Itu adalah kurang tepat. Sebab apa? Sebab sekarang ini perpuluhan darab dengan perpuluhan. Bila situasi macam ini, kita kena tengok tempat perpuluhan itu. Berapa banyak tempat perpuluhan. Jadi kamu tengok Okey, untuk yang pertama ada satu tempat perpuluhan. Untuk yang kedua pun ada satu tempat perpuluhan. Jadi kita akan jumlahkan kedua-dua ini menjadi dua tempat perpuluhan. Dan dua tempat perpuluhan inilah yang kita akan gunakan untuk jawapan kita. Maksudnya jawapan kita mesti ada dua tempat perpuluhan juga. Barulah kita letakkan titik tersebut. Jadi kamu tengok dekat sini ada satu. Lepas titik lepas titik ada satu angka. Yang ini pun lepas titik ada satu angka. Okay, maksudnya ada dua tempat perpuluhan. Kita jumlahkan. Jadi pada jawapan pun mesti ada dua tempat perpuluhan baru kita letakkan titik. Okay, jadi untuk hasil darab ni adalah 43.96. Tapi tak selesai lagi sebab kita ada bahagi dengan 40. Okay, jadi kita akan ambil jawapan tadi. Okay, dan kita akan bahagi dengan 40. Yang ini tidak ada masalah sebab ini adalah bahagi perpuluhan seperti biasa. Okay, masa tahun 4 pun kita dah pernah buat. Masa tahun 5 pun kita dah pernah buat. Jadi cikgu rasa yang ini tidak ada sebarang masalah lah. Benda yang biasa yang kita dah belajar dah pun. Okay, jadi kita selesaikan. Cuma ingat untuk bahagi perpuluhan tidak akan ada baki. Jadi kalau ada baki, kita mesti tambah lagi satu sifar. Dan kita kena selesaikan bahagi perpuluhan sampailah tidak ada sebarang lebihan. Baru betul.
Okey, kamu jangan jawab tadi bila dah sampai dekat sini tadi kan. 1.9 baki 36, tak boleh. Okey, bahagi perpuluhan mesti selesaikan sampai habis. Okey, jadi kalau tak cukup angkanya, kita sendiri yang letakkan sifar dekat bahagian belakang. Okey, jadi jawapan akhir untuk soalan ini adalah 1.099. Okey, kali ni kita nak tengok sekiranya melibatkan bahagi dengan dua-duanya adalah perpuluhan. Jadi dekat sini, tolong hati-hati ya. Bila kita melibatkan bahagi perpuluhan, terutamanya nombor yang selepas operasi. Okey, jadi untuk bahagi ini, cikgu ubahkan kepada pecahan dulu. Okey, kenapa? Sebab lebih mudah untuk kita nampak apa benda yang kita nak kena buat. Okey, jadi bahagi ni maksudnya per lah. Okey, dan kita akan dapat 2.835 per 1.5. Baik, syarat untuk kita selesaikan bila penyebut ini adalah dalam perpuluhan, kita kena hilangkan titik perpuluhan ini. Untuk penyebut je. Untuk pengangka, suka hatilah ada titik ke, tak ada titik ke, itu tak jadi masalah. Tugas kita adalah untuk menghilangkan titik perpuluhan di bahagian penyebut ataupun nombor selepas operasi. Okey. Jadi untuk nak hilangkan 1.5 ni, untuk hilangkan titik ni, kita boleh darab 10. Jadi kalau penyebut darab 10, mesti adil, pengangka pun kita kena darabkan dengan 10. Okey, jadi kita darabkan dengan 10, atas pun darab 10, kita akan dapat nilai yang baru 28.35 per 15 ataupun 28.35 bahagi 15. Okey, syarat dia satu je. Okey, cikgu ingatkan balik. Yang penting adalah penyebut ataupun nombor selepas operasi ni. Nombor selepas operasi ni tak boleh ada titik. Jadi tugas kita adalah untuk menghilangkan titik itu. Kalau kamu tengok, untuk pengangka masih lagi ada titik perpuluhan. Itu tak jadi masalah. Pengangka suka hatilah, ada titik ke tak ada titik, tak ada masalah. Yang penting penyebut ni, nombor selepas operasi ni, kita mesti pastikan dia adalah nombor bulat. Baru mudah untuk kita nak selesaikan. Okay, jadi dekat sini kita dah dapat satu nilai ataupun satu soalan yang barulah. Okay, jadi 28.35 kita bahagi dulu dengan 15. Okay, yang ini macam cikgu cakap tadi, kita bahagi seperti biasa, tak ada masalah. Kita dah pernah buat sebelum ni. Okay, pastikan titiknya selajur. Okay, pastikan sifir kita ada. Kalau tak hafal, kita boleh senaraikan. Okay, 135, kita ada 9. Baik, kita tolak sehinggalah tiada pagi. Okay, jadi dekat sini kita dapat 1.89. Okay, belum selesai lagi sebab ingat, kita masih ada lagi darab dengan 2.6. Okey, jadi kita dah dapat tadi hasil bahagi, kita nak darabkan dengan 2.6. Okey, yang ini macam cikgu cakap tadi, kita anggap dulu titik itu seolah-olah tak ada. Jadi seolah-olahnya soalan ini adalah 189 darab dengan 26. Jadi kita darab sahaja seperti biasa. Okey, cuma pastikan untuk baris yang kedua tu, kita letakkan kosong dululah. Itu jangan lupa. Sebab selalu murid dia terlupa. Okey, kita dapatkan dulu jawapan hasil darab tadi. Okey, masalah kita sekarang dekat mana nak letak titik. Okey, jadi kita tengok. Kalau kedua-duanya adalah perpuluhan, jadi kita tengok tempat perpuluhan dia. Untuk yang pertama ni, untuk nombor ni 1.89 ni, ada 2 tempat perpuluhan dan untuk 2.6 ada 1 tempat perpuluhan. Jadi kita jumlahkan kedua-duanya. Kesemuanya ada 3 tempat perpuluhan. Jadi itulah yang kita akan letakkan kepada jawapan kita. Jawapan kita mesti ada 3 tempat perpuluhan, barulah kita letakkan titik perpuluhan tersebut. Okey, tengok sini ada 2 tempat, tambah dengan 1 tempat perpuluhan, kita ada 1, 2, 3 tempat perpuluhan. Okey, jadi jawapan akhir kita adalah 4.914. Okey, seterusnya yang melibatkan kurungan. Macam tadi cikgu kata,
kurungan ni dia yang paling power lah. Jadi kalau ada kurungan ni nak tak nak kita kena selesaikan dulu apa sahaja ayat matematik yang diberikan dalam kurungan tersebut. Okey, jadi dekat sini kita ada 3 bahagi 1.5. Jadi kamu tengok selepas operasi nombornya adalah dalam bentuk perpuluhan. Okey, jadi kita mesti hilangkan titik tu. Kalau nombor ini nombor biasa, nombor bulat, tak jadi masalah. Tak payahlah sibuk nak hilangkan titik ke apa kan. Okey, jadi kita macam tadi cikgu gunakan dulu cara pecahan supaya senang untuk kita nampak. Jadi dekat sini kita nak hilangkan titik perpuluhan, kita akan darabkan 10. Begitu juga dengan pengangka, kita darabkan dengan 10 dan kita boleh dapat 30 per 15 ataupun 30 bahagi 15. Okey, kamu tengok untuk penyebut titik ini telah dihilangkan. Tapi dengan cara apa? Dengan cara mendarabkan dengan 10 sebab kita nak langkaukan satu tempat titik ni. Okey, tapi pengangka jangan lupa kena juga darab dengan 10. Kena adil lah, penyebut pun darab, pengangka pun darab. Okey, jadi dekat sini kalau kamu tengok 30 dengan 15 ni ada dalam sifir 15. Kalau kamu dah biasa buat sifir kan. Jadi dekat sini kita boleh terus cari jawapan. Okey. So kita masukkan 30 bahagi 15 kita akan dapat 2. Jadi daripada sini kita masukkan 2 itu untuk hasil bahagi tadi dan kita darabkan dengan 60.38. Yang ini dah tak jadi masalah sebab kita cuma mendarab dengan nombor bulat. Jadi dekat sini tak payahlah kita nak fikir tempat perpuluhan tu ada berapa, nak tambah ke tidak, tak payah. Sebab yang ni kita darab 2 je. 2 ni nombor bulat, bukan nombor perpuluhan. Okay, jadi kita darab seperti biasa. Cuma pastikan titik kita selajur dengan soalan. Okay, kemudian kita darabkan sampai selesai untuk dapatkan jawapan 120.76. Baik, cikgu harap kamu boleh faham dengan apa yang cikgu ajar hari ini dan pastikan bila kita melibatkan dengan banyak nombor perpuluhan ni, kalau untuk darab, kalau kedua-duanya perpuluhan, untuk jawapan kita tengok berapa tempat perpuluhan. Okay, kita tambahkanlah daripada soalan tu. Untuk bahagi pun sama juga. Bahagi kena ingat, kalau nombor selepas operasi simbol bahagi itu adalah dalam bentuk perpuluhan, kita kena cari jalan untuk hilangkan titik itu. Jadi kalau nak senang, kita tukarkan dulu dalam bentuk pecahan supaya kita senang nak nampak dan untuk kita senang nak hilangkan titik perpuluhan tersebut. Okey, jadi cikgu rasa kita berhenti dekat sini. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.